Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan berkata-kata pada hal khatib membaca khutbah. Mana di antara dosa kecil yang tidak membawakan pada cedera jadi wali itu adalah berkata-kata mana kecil buah pada ketika khatib membaca khutbah. Ini pada Qaul Qadim dan juga ada Qaul Qadim dan mazhab yang tiga lagi. Di sependapat Qaul Qadim dan tiga mazhab lagi, kecil ketika khatib baca khutbah adalah dosa. Adapun Qaul Jadid makanya makruh. Qaul Jadid mazhab kita Asy-Syafi'i adalah makruh. Khilaf situ. Mazhab tiga lagi haram. Tapi hari ini adalah hari dosa kecilnya. Dan hari ini adalah tidak membawa padanya orang itu jadi fasik. Tidak membawa pada fasik dah. Walaupun banyak kali. Sebabnya ni dia katakan mengakil dosa kecil tapi tidak ghalib. Dosa kecil itu tidak benar, dosa kecil itu atas doa dia. Dan menghubungkan puasa 2 hari dengan tiada berbuka. Maknanya puasa 2 hari berturut-turut. 2 hari, 3 hari pun sama lah. Puasa sehari, puasa gagah hari tak buka dah. Masuk waktu maghrib tak buka, Isya tak buka, subuh tak buka, terus 2 hari 24 je adalahnya dia puasa adalah 48 je dah. Berhubung. Mana dengan tidak dicelahkan buka dah. Ini pun termasuk juga dosa. Dan ini adalah mazhab kita Asy-Syafi'i dan setengah mazhab yang lain. Adapun setengah mazhab seperti Qadhi Iyad ada sebut dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi ada nakal Syarah Muslim, itu khilaf. Ada setengah ulama katakan adalah dilarangkan oleh Rasulullah berbuka puasa dengan bersambung tu. Jadi ke satu ketikanya sahabat tu adalah ada dia puasa je berhubung. Rasulullah ada atau wasil. Ada tu wasil, adakah engkau puasa tu berturut-turut mana dengan tidak dicelahkan berbuka? Dia kata yalah, enam. Ini Rasulullah marah. Rasulullah tak bagi dak sahabat buka puasa berturut-turut. Tapi dalam hari itu Nabi sendiri adanya riwayatkan bahasa Nabi puasa berturut-turut. Maka di situlah ulama katakan itu khusus bagi Rasulullah saja. Itu khusus bagi Rasulullah. Adapun lain pada Rasulullah tak boleh kerana Rasulullahnya ada lagi situ. Jangan yang Nabi kata jangan itu dia. Jangan berturut-turut puasa. Tapi dalam hari itu khilaf Nabi lagi tu sebab apa? Nabi lari tu hari ke Nabi lari sebab apa? Maka adalah setengah ulama katanya melarangkan oleh baginda Rasulullah puasa berturut-turut itu adalah kerana kasih belah. Kerana kasih sayang. Kasih belah supaya kita lari anak kita dah. Ada lari anak kita makin-makin dah buat benda-benda yang kurang sikit masalah yang tak apa elok. Jangan makin banyak tu. Kurang sikit masalah haram dak makin banyak. Dak. Dah. Tapi lari tu kerana kesebelah. Kalau makan banyak buat badannya sekian-sekian dah tak. Itu khilaf. Ada semua ulama katakan ilahnya kerana kasih sayang. Kalau ikut pendapat itu maka tidak haram. Berpuasa berturut-turut tidak haram kerana itu kasih sayang saja. Maknanya Nabi melarang itu bagi orang yang tidak kuasa. Bagi orang ni kalau dia puasa berturut-turut lemah tak erak nak ibadat. Nak ibadat lain tak erak dah. Lemah, duk tidur, tak ada kerja ke apa dak. Tu Nabi larangnya. Kalau dianya ialah puasa berturut-turut 2 hari, 3 hari ke tapi masih gagah lagi buat kerja ke apa semua, khidmat ke apa semua boleh lagi, tidak masalah. Itu khilaf. Tapi sebut sini haram lah. Ini mazhab kita. Tapi mazhab kita pun ada khilaf ke. Ada khilaf kat situ. Dan mengeluarkan air mani dengan tangan dirinya atau lainnya. Dengan tangan atau lainnya. Maknanya istimna. Maka di antara dosa kecil adalah istimna.
Dalil yang nombor 1 bawah kita mengeluarkan mani dengan tangan dirinya, adapun mengeluarkan mani dengan tangan isterinya atau gundiknya sahajanya, maka itu harus. Itu harus tak apa. Dah. Dia bini dia main ataupun hamba dia sahaja dia zaman dulu. Zaman ni tak ada hamba dah. Maka itu main, tak masalah. Itu dia ada dosa dah. Kerana bini kita, tubuh badan bini kita semua halal. Semua tubuh badan bini kita semua halal bagi kita dah. Kecuali satunya, tubuh dia. Mana apa lagi tu? Kalau dengan tangan dia tak boleh. Kalau tangan lain samalah. Dengan tangan kau, dengan apa sahaja kau, dengan jamadat kau, dengan itu benda-benda khas kau, dengan alat kau, lah ni banyak guna alat apa semua. Ada, itu haram. Tapi dosa kecil. Pas kalau buat acak kali, jadi besar ke? Buat seumur. Rajinnya masalah. Bini tak, maka ini haram. Ini bagi mazhab kita Asy-Syafi'i, tapi ada tafsir. Kalau sekiranya ilahnya, walaupun takut, walaupun takut membawa pada zina sekalipun, kalau tak mengeluarkan air mani dengan tangan ataupun dengan umpamanya, membawa padanya dia tu berlaku zina sekalipun hukumnya haram, tak boleh. Tu mazhab kita Asy-Syafi'i. Kecuali mazhab Hanafi, Maliki lah boleh. Tu kalau takutnya fitnah, kalau takut zina boleh. Mazhab kita Asy-Syafi'i tak, walaupun takut zina sekalipun tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi suruh nak mempecahkan nafsu dengan puasa. Mana boleh kita nyelahnya puasa, tapi buat apa tak puasa? Kalau tahu kita kuat nafsu kuat, buat apanya tidaknya puasa? Kita boleh puasa. Ataupun ialah boleh kita bini, buat apa tak bini? Kita boleh ke bini, boleh nikah ke tak bini, duk kaca buat benda tu. Pas kalau kata bini nak ngaji lagi, nak bini gua nak ngaji tak habis lagi. Tak, maka boleh dengan caranya kita puasa dah. Tak pas puasa tu buka puasa jangan kuat makan. Tapi ada. Sebab tu mazhab kita Syafi'i walaupun takut zina sekalipun tak boleh, kecuali tidak ada jalan lain. Kecuali tak ada jalan lain, hanya saja dengan istimna saja, itu harus. Kalau tak ada jalan lain, puasa pun tak jadi juga. Dah, puasa pun tak jadi juga masalah. Tak ada jalan lain, hanya satu nak nikah guna duduk dalam jam masalah. Duduk dalam hotel masalah. Tak boleh nak nikah masalah. Kalau nikah pun lama kan nak urusan ni masalah, tapi tak boleh kah? Kalau tak berlaku zina dah, maka itu boleh. Kalau tak ada jalan lain baru boleh. Tu mazhab itu Syafi'i. Tu istimna. Dan membanyakkan berkelahi dan berbatah-batah duk balah dengan orang berahi balah. Duk balah. Ada. Suka balah ni. Ini balah pada ilmu masalah. Balah pada ilmu duk balah. Allahu akbar. Adapun munakasyah tak apa. Munakasyah tidaknya haram. Hajidal tu haram. Berbeza mujadalah tu dengan munakasyah. Munakasyah bukan kerananya kitanya nak nafsu, bukannya lah kitanya pembahasan untuk menang, tapi pembahasan untuk cari yang mana benar, yang mana tidak benar. Itu diharuskan, bukannya ilahnya disunatkan. Terkadang wajib. Siapa yang bahas dengan orang Salafi Wahabi masalah, kita membahas dengan munakasyah dengan itu Syiah masalah. Ada. Bukan kerana nak menang, tapi kerana nak adalah yang mana benar, mana yang tidak benar. Itu ada dibolehkan. Yang masalahnya kitanya balah kerana nafsunya. Nak menang, hujah nak menang. Ni ibarat gitu, ibarat ini semata nak menangnya, bukan kerana dah betul. Kata ibarat gitu tak betul tu, ni betulnya. Tak apa, tak masalah. Munakasyah. Tu hani berkelahi. Kerana ada tu sebut satu hadis Nabi sebut. Nabi sebut kan ayatnya inna abghad, ini riwayat Siti Aisyah, inna abghadar rijal. Sebenarnya yang itu lelaki yang paling marah dengan mereka itu ilallah kepada Allah al-aladdu al-khasim. Ialah orang yang balah, yang khasim duk balah orang. Duk balah semua ni. Kuat balah. Al-aladdu. Sebab tu dalam Quran ada aladul khisam wa huwa aladul khisam. Dalam Quran tu. Anu adalah hukumnya haram, tak boleh. Tapi ada setengah orang tanya warak, kita jangan duk balah-balah, kita jangan munakasyah. Warak. Ada warak tak kena tepat, tak jadi ke? Dalam kitab ulama sebut. Ada warak ada tempat dia. Imam Syafi'i mati sebab apa? Imam Syafi'i mati sebab apa? Munakasyah. Imam Syafi'i adalah munakasyah dengan seorang tu yang mazhab
Hanafi kalau tak salah. Alam munaqasyah tu ialah kalah Imam Syafi'i, hujah kalah. Hujah kalah dia ambil setengah katanya ibu koci Hafsah tu, ibu koci masjid Hafsah tu. Setengah katanya anak koci Hafsah. Hak tu koci pagar, koci pitu tu. Mari pak kata kepala Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sakit kepala tu mati. Dah. Tu munaqasyah, tidak masalah. Tapi orang tu dia tak jadi munaqasyah. Kita munaqasyah dia jadi naik emosi. Jika ia sebenarnya sekalipun tak boleh. Walaupun kita benar betul sekalipun tak boleh, haram. Tapi dah sokip. Kita benar memang. Sebab tu kalau kita benar pun senyaplah. Kita betul dah, jangan mari nak balas kita, nak mari nak hina kita, nak itu kita pun senyap. Tak apa kamu. Satu hukum ke pada masalah pada ibarat kita ke dia semata nak menanya. Kita pun kita tahu dah dia salah. Dia mari nak kacau kita juga. Oh, sabarlah jangan nak balas. Yang nak balas. Kita rajak dah tak apalah. Ada. Itu pandangan kami, ini pandangan demo, ikut demo lah. Tak masalah. Tu boleh. Hal ni masalahnya ilahnya berbalah batah. Dok balah dok kelahi bukan munakasyah. Hal ni mujadalahnya. Dan lainnya dan supamanya mana banyak lagi lah. Dan lainnya ada banyak lagi. Lainnya lain tersebut. Maknanya dosa kecil tu banyak lagi. Maka perkara tersebut adalah tidak membawa padanya orang tu jadi fasik, tak sah nikah dak. Tak sah jadi wali dak. Banyak ada. Dan demikian lagi daripada dosa kecil enggan mengkahwinkan muwalinya, baca muwali. Dan demikian lagi supaya juga ibarat tu khilaf belaka tu. Wa mari demikian ni. Gapo dia daripadanya dosa-dosa kecil tu? Gapo dia khabat? Enggan mana tak mau. Enggan mengkahwinkan muwalinya, muwali bagi muwali bagi seorang tu. Jadi apabila ilahnya seorang perempuan tu mari minta ada abang nikahlah, ada saya nikah tu nak nikah dengan ni, mintalah tu abang jadi wali masalah. Aku tak nak. Sedekah ialah dia tu ilahnya dah kupu dah. Tak, kerana kupu itu ilahnya hak baginya isteri dan hak baginya ilahnya wali. Hak dia. Kalau jadi reda tak apa. Wali reda tak apalah, tak kupu tak apa. Hak dia jangan nak reda. Maka kupu tak kupu di antara lelaki perempuan itu adalah hak bagi perempuan dan hak baginya wali. Kalau wali ialah tu reda dan isteri pun reda tak masalah. Budak tu tak kupu tapi reda tak masalah. Tu hak dia. Tapi kalau nya reda satu tak boleh. Wali tu ilahnya tak boleh ada hak untuk mengenggankan. Mengenggankan, melarangkan perkahwinan itu apabila kupu. Kalau perempuan tu reda dah, dia. Kalau kita enggan jadi fasik. Enggan jadi fasik dah. Sebab tu dalam Quran sebut dah wa idza talaqtumun nisa dah. Pada ayat tu fa idza ja'ala ada fala ta'duluhunna ayyunkihna azwajuhunna. Maknanya jangan enggan dah oleh kamu mengkahwinkan mereka dan akan suami-suami mereka. Satu tak boleh lah. Ada yang nak hubung balik. Talak dah, patut syirat dah, yang nak nikah semula. Support lah. Kerana apa? Kerana tilik situ, ayat situ memang hak asalnya dia talak. Kalau talak dah, yang nak semula. Sebab dia tu kupu. Itu ulama kajian situ balik. Kerana dah kupu. Kalau tu makna kalau anggan, orang tu jadi fasik. Kalau fasik, maknanya tak boleh menjadi wali habis. Tu. Wali dia mana orang bawah perintahan dia. Wali itu mana orang yang di bawah perintahan dia. Itu muwali. Kalau wali itu alahnya orang merintah. Muwali mereka yang bawah perintahan dia. Serta diperoleh syaratnya. Tu hak masalah hak dicukup syarat lah. Peroleh mana cukup syarat. Syarat dah cukup dah. Cukup syarat dah. Dah untuk nikah tiba-tibanya dia tak nak nikah, tak nak jadi wali, maka ketika itu adalah dia tak ada hak dah. Nak pindah pada apa? Pindah dari situ. Kulanggan. Anda lepas dah muka surat 12 dulu. Muka surat 12 dulu mana? Ada muka surat 12 tu. Habis. Surah Al-Baqarah dah dulu.
Dan demikian lagi disyaratkan wali itu mukhtar. Jadi syarat bahasanya nak sah nikah itu nak wali itu mukhtar. Mukhtar sini maknanya isim fa'il tu. Isim maf'ul mukhtar, isim fa'il mukhtar bagi lafaz mustarak. Tapi makna berbezalah. Maknanya lah syarat nak sah nikah itu adanya wali itu mukhtar. Apa dia mukhtar? Iaitunya panggil ada pilihan diri dia. Ada mahu diri dia. Ada nak diri dia, bukan orang paksa dak. Tafriq tak syaratnya mukhtar, maka tiada sah dia gagahi dengan tiada benar sebenarnya. Dia sebenarnya bagi gagahi itu. Jadi maknanya tak sah kita paksa wali untuk kahwin. Jangan tak ada benar. Kalau benar tak masalah dah. Benar ada hak masalah. Boleh paksa. Dah kerajaan boleh paksa. Apa boleh benar. Ini tak ada benar, tak cukup syarat, tak apa semua orang. Mukhtar jatuhnya maknanya wali itu adanya pilihan diri dia atau baru sah. Kalau tak tidak sah kak. Kerana paksa memang tak sah. Mari ambil bedai. Kalau mung tak nikah anak mung, aku bedai mung masalah, aku jaga mung masalah. Paksa gitu tak jadilah. Pasal ada mung ni takut aku dah. Aku nikah akan dekau sekian masalah, sekian. Makanya sah dah tidak, tak boleh, tak sah sebab paksa. Syaratnya dah mau diri dia. Kalau tidak nyanyalah. Zaman dulu banyak paksa gitu. Tak jadi. Paksa wali menjadikan tu wali tu. Tak boleh kerana dia ada hak. Kalau dia tak jadi, pasti. Kalau dia gagah ini dengan sebenar tu, tak ingat besar dia. Dalam yang ada rasa. Paksa tu. Boleh paksa. Kalau bihakin tak pun. Paksa bihakin. Tapi wak mari sebenarnya nak keluarkan ilahnya yang sebenar. Yang sebenar kan. Kalau jual beli ingat ni kalau jual beli paksa jual beli dengan sebenar. Lagu mana bosnya lah nak bayar hutang orang. Siapa masa bayar hutang, tanah ada, harta ada lebih. Maka gara-gara itu dia tak nak bayar. Makanya kerajaan boleh paksa jual. Karena syaratnya nak sah jual beli ada mukhtar juga, ikhtiar juga. Kalau dia tu ialah anggan, makanya lah kerajaan boleh paksa dia jual barang tu, sah tak apa. Kerana untuk bayar hutang tu sebabnya, atau untuk nafkah isteri, untuk nafkah anak masalah, tu boleh paksa. Tapi masalah kahwin tu paksa dengan sebenar tu. Paksa dengan sebenar tu lagu mana tak nampak ni. Tak ingat lagi. Sebab lama baca bab nikah ni dah. Nak bayar lagi tak malah kat kan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya hak paksa tu ilahnya dengan tidak sebenar tu, hak tu tak boleh. Tak sah. Kalau paksa dengan sebenar tak apa. Hak paksa sebenar tu kan. Sebabnya kalau dia tak nak jadi anggan, kalau anggan tu bahasanya pasti dah. Pindah dah wali tu. Faham ni dia tak sih tapi boleh paksa. Kalau jual beli tak apa, dia tak jadi pasti. Jual beli dia paksa dia tak sih. Tak sih boleh paksa, tapi kalau bab ni nikah paksa sebenarnya tak ingat ada pasal ian. Balik semula tak ingat lagi. Hak maqabil bagi dengan tiada sebenar tu. Dengan sebenar tu ialah tak ingat. Lagu mana hak paksa dengan sebenar tu? Boleh. Dan demikian lagi disyaratkan ketiadaan ihram. Mana syaratnya jangan boleh itu ihram. Dan juga jangan syaratnya bahawasanya salah seorang itu ihram daripadanya. Dah. Suami isteri tu. Kalau suami isteri tu ihram, lepas dah. Kalau wali tidak ihram, dia boleh nikah. Bagi apa tu, apa ihram masalahnya. Pak dia tak. Ada kata boleh lah. Tafriq, maka ihram dengan haji atau umrah. Maka tiada sah wali itu jika ia ihram. Tiada sah wali itu tengok. Maka tiada sah wali itu jika ihram. Padahal tak ada itu tak ada jika je. Maka tiada sah wali itu ia ihram. Tak ada jika lah je. Tidak sah wali itu. Ataupun tidak sah wali itu jenis mengkahwinkan. Bila mata tidak sah? Jika ia ihram. Kalau nak takdir. Kalau tak sah takdir, lah fajika. Maka tiada sah wali itu ihram, wali itu ia ihram. Jadi ketika dia ihram. Tiada sah, jadi tiada sah akad nikah. Wali itu dia ihram dengan haji atau umrah. Ini apa maknanya wali itu ihram?
haji atau umrah, maka pindah wali kepada siapa? Kepada sultan. Kepada sultan, bukan kepada abad. Kalau wali itu masih ihram, haji atau umrah, makanya yang menjadikan wali itu adalahnya sultan, bukan kepada abad. Sebab apa? Sebab masa itu adalah wali itu masih dia ada hak. Mana masih itu dia tu ialah mursyid. Dia tu adil, dan dia akil balik. Syarat-syarat cumanya dia tu sebabnya halangan ada ihram saja. Sebab tu apalah itu makna wali ada. Maka itu maka tidak pindah kepadanya abad. Apabila tidak pindah kepada abad, maka sultan yang ganti dia. Hak kata pindah tu apabila wali itu gila masalah. Wali itu gila kau mati kau, dah luput syarat-syarat dia kau, barulah pindah kepada abad. Ini tak sultan lah. Ai fajuzawizu sultan, maka mengkahwini oleh raja tu. Sekarang hadis Nabi sebut la yankihul muhrim wa la yunkih, rawahu Muslim. La yankih tidak mengkahwin, mana dia sendiri yang mengkahwin. Tak boleh mengkahwin lah dia seorang. Wala yunkih, dan tidak mengkahwin akan orang lain. Dia kahwin orang lain tak boleh jadi wali. Dan kalaupun jangkih jadi suami. Ada, aku timurkan nikahnya, itu mana dia sendiri yang nikah. Kalau yunkih bosnya dia tu ialah mengkahwinkan lain, dengan bosnya dia wali, tak boleh. Tak sah. Dan demikian lagi disyaratkan mengetahui akan wakil. Hendak kena wakil, tapi lepas dah ni. Kena wakil bila jika ada suaminya itu buat wakil pada kabul ganti suami. Tapi lepas dah masalah ni khilaf ulama. Tadi lepas dah. Mana syarat nak kena wakil? Wakil bagi suami dah. Wakil suami nak kena dulu. Tetapi tiada disyaratkan, sungguh pun mengatakan tafriq padanya. Katanya syarat mengetahui itu. Sungguh pun kata syarat nak tahu, nak kena. Siapa dia jadi wakil bagi suami, nak kena. Dia ni nikah untuk diri dia, atau dia ni ilahnya nikah tu ilahnya wakil pada suami, pihak suami. Tetapi dalam hari itu tidak disyaratkan melihat, tak syarat melihat, tak nampak tak. Tahu tak apa dah, tak syarat melihatkan mana suami rupa gana dak. Nak tahu cukup dah, tahu nama sekian-sekian ke apa tu tak apa dah. Ni joning Tok Imi adalah wakil zuk masalah, wakil suami masalah. Tak syarat nak tengok dah. Tetapi dia ada isyarat kami lihat, tak syarat ada. Sah jenis sah jadi wali. Sah jenis maka sah. Sah jenis mana maka sah? Melihat oleh wali akan wakil tu. Ya kecik rekah tu. Tiada syarat disyaratkan melihat ini oleh wali akan wakil tu. Tak syarat ada. Wakil siapa dia, tak payah nak kenal dah. Tak payah nak apa, tak payah nak nampak dah. Kenal cukup dah. Kenal nama tak apa dah. Sah jenis jawab tu. Maka sah. Maka sah daripadanya orang buta, sah. Maknanya wali tu orang buta sah. Adapun kalau saksi, saksi tak boleh, syarat lepas dah. Muktamad mazhab kita Syafi'i, kalau saksi adalah kena dia tu melihat dan dia boleh tutup. Melihat dia boleh tutup. Tu pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i. Adapun wali yang kena dia apa dia? Tidak syarat bosnya dia tu ilahnya cerak. Ada mata dak, cerah mata dak. Hanya buta sekalipun sah. Sah jenis maka sah, ini jadi wali daripada orang yang buta sah. Dan tiada disyaratkan pula daripada orang yang berkata. Mana tak syarat bosnya wali itu boleh tutup. Tafriq, maka sah daripada orang yang kelu, yang bisu. Tapi bisu mana sifat? Yang mempunyai isyarat. Jadi isyarat akad nikah tu, yang dipahamkan orang ramai. Orang ramai tu ialah isyarat dia orang pihak belakang, bukan khusus dah. Ini masalahnya wali bisu sah, tapi syaratnya bosnya isyarat dia semua orang faham, bukannya khas padanya berapa orang tu dak. Lepas dah, bukannya lah khas tu berapa orang yang duk hadir tu dak. Hanya semua orang tengok memang je faham dah, tak isyarat gitu adalah untuk nikah. Ada syarat cara lah orang faham belakang. Tengok orang awak, ada orang kampung tengok pun faham je ni nak nikah anak dia. Tu cara isyarat dia. Apabila memberi fahamkan orang ramai, maka sahlah. Faham apa dia? Akan isyaratnya isyarat orang yang kelu, yang bisu tadi tu. Dan tiada disyaratkan pula. Ni senang lah. Cepat tak apa ni. Cepat tak apa. Dan tiada disyarat pula daripada orang yang usaha yang baik tak apa. Wali itu adalah kerjanya tak baik, tak masalah. Sah. Berbeza dengan saksi. Kalau saksi, kalau kerja dia keji, kerja dia alahnya qabih, maka adalah tidak boleh jadi saksi. Kerja kutip sapah masalah tak boleh jadi saksi.
Tetapi kalau dia tu adalah tu, kalau wali tak apa, tak masalah. Wali tak apa. Kerja dah lawan bagi kerja lah. Kerja kutik siapa, kerja bekal masalah, tu kerja-kerja itu. Maka sah daripada orang yang usahanya yang kerja sah, tak apa. Dia tu ilahnya kerja-kerja Allah, duk seduk tandah orang masalah kerja dia, duk kutik siapa masalah, patutnya sah, tak apa wali. Tapi syarat, jika sepatut tiap usaha dia tu. Patut maknanya, patut tiapnya usaha tu ai dengan dia dengan wali tu. Memang kerja dia dah. Wali tu dia pasal dia orang miskin. Pak kerja lain tak ada lah, kerja tu ya. Kerja kutik siapa, kerja kutik bakia. Ada kerja kutik tu. Bagi-bagi lama tu. Ada beli bagi tu. Sah kerana apa? Kerana itu patut dengan dia. Tapi kalau tidak sepatut dengan dia tak boleh tak? Ada kalau tidak sepatut tiada dia tak boleh. Nak jaga panggil Islam, nak suruh jaga maruah. Islam kena jaga maruah. Maruah nak jaga. Jika usahanya jenis jika ia, tu ada jatuh ia tu. Jika nak tambah jika ia kerja tadi tu. Usaha tadi ialah usahanya, usaha dia dah. Mana memang dia tu usaha dia pasal tu. Kalau bukan usaha kita tak boleh. Dan usaha bapak bagi wali tu memang bapak dia, tok nenek dia gitu dah kerja dia. Kerja apa dia? Kutip siapa? Kerja apa dia? Dok kutip bagi-bagi hak orang tinggal, hak bagi lama lah tu, kutip besi, kutip ni. Memang kerja tu tak masalah. Itu kerja dia. Memang benda tu halal, je bukan curi, benda orang tinggal. Halal, sah. Hak tu kerja dia. Kalau orang tu adalahnya anak tok email masalah, pergi kutip kerja tu, tak leh dah. Ada, bukan kerja pak dia. Tu nak jadi wali tak sesuai. Tu dia. Dan tidak disyaratkan pula wali itu yang bukan mahjur, tak syarat. Berbeza dengan saksi. Bagi wali ada tidak syaratnya mahjur. Mahjur sebab apa? Sebab muflis, bankrupt. Muflis mana bankrupt. Tak syaratnya bahasanya lah wali itu ialah mahjur muflis itu tak syarat. Lagu mana? Tafsir maknanya muflis, ya panggil atau panggil muflis. Mahjur alai atau panggil muflis. Yakni orang yang tiada mencukupi hartanya dengan utang bagi orang tu. Maknanya utang melebihi harta dia. Utang banyak, duit harta sikitnya, tanah, rumah, kereta, motor kalau jual tak padan. Nak bayar utang pun tak cukup. Utang berjuta-juta, utang beratus ribu. Bagi harta sikit. Tu panggil muflis. Tu muflis. Maka tidak syarat dia muflis tak pun. Dah jadi miskin, nak bankrupt dah, tak apa boleh jadi wali. Tak syarat bahasanya dia tu ilahnya bukan mahjur tu. Mana mahjur tak apa, mahjur muflis. Mahjur sebabnya muflis, sebabnya tu utang banyak, tidak masalah, sah. Kerana bahasa dia berita manusia ni ada kerja, ada naik, ada jatuh, ada bankrupt. Maka sah jadi wali daripada mahjur kerana muflis. Dengan mana sebab dah tengok sini kerana ke? Mahjur sebab apa? Ilat pada mahjur. Mahjur tu sebab muflis, sebab utang banyak. Habis. Adapun jika pitam, pese. Jika pitam wali itu tak ada kira dah pite lama ke tak lama ke pite. Jadi pitam dah mana mukman alaih. Jadi pite itu wali itu pite. Tak khabar, bukan gila, pite gelak mata. Gebah pese. Maka ditilik, jadi maka nak tengok dulu. Apalagi kalau wali itu pite, pese nak tengok. Tengok kena jika tiada berkekalan lebih daripada 3 hari. Jadi mana tidak berkekalan, kekalan pun mana tidak berpanjangnya. Tidak berpanjangnya pita itu lebih pada 3 hari dah. Tidak lebih 3 hari. Mana sehari dua hanya khabar diri dah. Pita ni tunggu dulu, sehari dua akannya dah senyum balik. Ada ifaqah. Senyum balik. Khabar diri dah. Tidak lama dah. Biasanya gitulah. Sehari 2 hari tu khabar diri dah. Tidak lebih pada 3 hari dah. Kata Imam Nawawi maknanya kalau lebih 3 hari tak nak tunggulah. Dia kata, datuk ni kalau je pesa kau, minggu baru khabar. Tu tak nak tunggu dah. Pindah lalu dah. Wali kepadanya. Wali abad. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah pada minhaj mana dalil tak minhajut talibin. Dinantikan nak tunggu. Nak tunggu dulu. Tunggu apa? Tunggu dia senyum dulu. Tunggu khabar diri dulu. Tak pindah dah. Dia nanti, tapi malaikat jika malaikat maknanya tak nak kena nanti dah. Istilah padanya dia nanti. Malaikatnya tak kena nanti dah nak tunggu.
jika menyeru hajat kepada nikah, mana tak boleh dah. Nak tunggu lagi tak boleh, takut dua ni boleh zina dah. Ada. Ataupun dia ni nak pergi lain dah, jauh dah. Nuh, mari dia jauh nuh. Mari di arak nu masalah, mari nikah sini masalah. Mari lepas tu atau kapal tu besok dah. Nak tunda lagi masalahnya ada. Masalah masalah. Ada berhajat dah. Dah masalah. Bila berhajat kepada nikah, maka dinikahkan oleh hakim, pindah pada hakim dah. Kerana boleh senyum sehari dua hari ni, dia tak pindah pada abad lagi. Kalau lebih pada 3 hari tu baru pindah. Kalau hak ni, kalau bawa pada menyuruhkan olehnya tu hajat, makanya ilahnya hakim tu, tok qadi tu jadi wali. Tiada wali abad dak. Bukan wali abad jadi wali tak pindah lagi. Kerana tu dia masih hak ada lagi. Hak dia ada lagi kerana pitai sehari dua ni tak penuh lagi. Dan yang dimuktamarkan, jadi dipegangkan oleh Ramli, oleh Imam Ramli, Syekh Ramli, manakala lebih daripada 3 hari, maka berpindahlah kepada ab'ati daripada hakim dah. Tu. Syekh Ramli katanya kalau pitai skalanya lebih pada 3 hari, makanya nunggu pada ab'at dah, bukan kepada hakim. Pendapat ini. Habis, dan harus bagi wali yang mujbir itu, iaitu wali pak ataupun wali tuk. Mujbir itu berwakil, mana bokeh boleh, wakalah. Boleh mewakili. Wakil pada mengkahwinkan muwalinya yang bikir tak apa. Boleh je wakil kepada Tok Imam. Sah. Tapi anak darah bikir lah. Bikir tu. Jika makna walaupun dengan tiada izinnya, izin bagi anak dia tu, muwali tu. Sekalipun anak tak izin. Apa ayah tu nak nikah saja, paksa masalahnya. Paksa anak nikah dia. Tapi anak dia tu ialah bikir darah. Tak apa. Lepas tu dia wakil pun wakil dengan siap-siapnya. Tak rayak kau anak dia. Pun tak masalah. Tak ada izin, tak ada apa pun. Tak minta izin. Tak apa. Kerana dia wali mujbir. Kalau wali lain mujbir tak boleh. Wakil kecuali nak minta izin dulu. Ini wali mujbir boleh. Kalau kita lah abai masalah. Adik masalah. Kita nak nikah adik kita. Atau mekak kita masalah. Makanya nak minta izin dulu. Nak wakil kat orang. Abai minta maaf lah. Abai tak ada ni. Abai tak pandang ni. Abai malu takut gini. Itu malu pula. Saya tak apalah. Saya wakil kata email lah. Nak minta izin dia. Dan segala wali yang lain padanya mujbir, tiada harus buat wakil dengan tiada izinnya, izin bagi muwali dia tak boleh. Ingat oleh ni bab ngaji. Saya kita ada adik, kita ada kakak, kita ada hal lain lagi, anak dara masalah, kita yang jadi wali masalah. Kalau kita nak wakil orang, nak minta izin dulu. Gua nak ada tu ada abang nak wakil ni, nak minta izin dia. Kerana kita tidak ada hak untuk paksa. Jika mana dan jika ada dan tu, tengok payah kita ni jaga. Dan apa semua nak jaga. Takdir tu nak jaga. Ada hak takdir ni, yakni bagi semua hak di mana takdir, tulis takdir tambah no jaga situ. Tu jaga kita baca kita jawi dan kita arak samalah. Mana tambah lah. Kalau kapung je nak dengar dia. Sebab tu kita ni kalau baca kapung kita tak boleh ibarat, baca hurai maksud. Ramai gininya lagi lah. Tapi ini kita bukan baca untuk ceramah dah. Baca untuk kita orang lain boleh baca kita pula. Kalau baca gini penat kan, baca semua, baca pak orang dah, nak baca semula. Tak ada orang boleh ganti dah. Tak, kita cara ibarat susah sikit. Memang cara baca gini susah, ngok-ngek susah. Tapi tak apa, boleh kita ngajar kat orang. Tidak boleh 100% pun boleh 80% ke 50% apa dah. Lama-lama tu heavy dah tu. Dan jenis no tambah dan jika diizinkan, sekiranya kalau izinkan jenis akan wali lain padanya wali mujbir tu. Kalau kau diizinkan jenis oleh siapa? Oleh muwali dia. Kalau dia izin, maka harus ia berwakil. Tak apa, boleh wakil ke? Tak izin, dia izin. Wakil boleh. Dan manakala berwakil wali yang mujbir atau segala awliya yang lain pada mujbir. Mana wali mujbir ke, wali ghairu mujbir ke, dia wakil ke orang. Cuma wakil pula dengan izin perempuan itu. Ada dengan izin. Maknanya lah ayah dia ke, itu dia kata, abang dia ke, minta izin. Ya izin dah. Ya, ada izin wakil. Maka apa hukum dia? Jawab bagi manakala tu. Maka sunat pula meminta izin wakil kepada perempuan itu. Jadi pihak wakil pula nak minta izin. Tak email lagi minta izin. Sunat. Kita wakil ke tak email. Jadi wali. Tiba-tiba tak email lagi minta. Boleh ke ni amo nak nikah dah. Nak nikah demo dengan demo ni ni. Dia minta izin. Sunat. Kalau taknya kalau tak minta pun boleh dah. Sunatnya pergi minta izin pula. Ada ayah tu wakil dah pada saya ni. Gua nak boleh ke? Minta izin dulu. Sunat. Boleh pahala pula. Habis. Dan disyaratkan pula pada wakil itu mereka yang sah jadi wali. Itu dia.
Jadi dia syarat. Syarat pada tu syarat pula, syarat juga pada wakil itu. Jadi nak wakil tu, wakil orang tu. Mana wakil, mana pada wakil, jadi pada orang. Pada wakil sini mana orang. Pada orang, pada mereka yang menerima wakil tu. Bila wakalah, dia syaratkan pada orang yang nak terima wakil tu. Dia syarat. Kita nya wakil kau tak email. Maka tak email tu panggil wakil. Kita panggil muwakil. Adapun tak email, adapun tak email adalah muwakil. Maka ialah dia syarat. Syarat wakil itu mana syarat padanya tu wakil mereka yang menerima wakil itu syarat ke apa dia? Mereka ini ialah mereka yang sah jadi wali. Kita nak wakil kat orang, tengok orang tu sah jadi wali tak? Kalau orang tu sah jadi wali, cukup syarat-syarat dia jadi wali, boleh wakil. Jangan wakil ikut dia. Wakil orang ikut dia, wakil orang gila, wakil orang tu tak jadi. Dia kena wakil orang yang sah jadi wali. Maka tiada sah daripada orang yang fasik atau sahaya tak boleh. Kita nak wakil kepadanya ialah wakil kitanya adalah orang fasik, tak sah. Kita nak wakil padanya orang wakil kitanya adalahnya ilahnya sahaya, tak sah. Kerana sahaya tak ada hak jadi wali. Tak boleh. Dan wajib, ni ibarat sini lah. Sini kita boleh laju. Dan wajib atas wali memperkenankan perempuan yang menuntut berkahwin. Ni wajib. Apabila orang tu, perempuan itu minta kita jadi wali, wajib atas kita. Tu kata fala ta'duluhunna. Jangan menganggan, nak terima. Jangan anggan, jangan. Bila mengatakan wajib, jika ada ia seorang tu, ia suami tu, kupu baginya bagi perempuan tu, kupu setarah. Lepas tu bak setarah, kupu tu tengok bak lah. Air ni setarah dah, bukan setarah tengok rupa. Yang tak tengok rupa dah. Jom tengok hal lain-lain lagi. Tapi katanya lahnya wajib lagi tu syaratnya kuat. Jika adalah balik perempuan itu, jika adalah perempuan tu balik. Sebab tu tak ada apa, sebabnya balik perempuan ada dah. Jika ia balik perempuan itu, jika ia balik, ia balik kecil gitu sini. Lagi mananya tu? Nya tu tak ada nya tu. Maka jika adalah ia balik perempuan itu, jadi ke perempuan tu dah balik dah. Lagi akil dah. Dah pula dia balik akil. Kalau kecil lagi tak wajib. Dia balik akil dah. Dan lagi pula, jikalau bikit perempuan sekalipun, walaupun perempuan anak dara sekalipun wajib. Babi aula kalau janda lah. Ada kalau janda. Habis, dan jika perempuan itu gila, kalau orang puan itu gila, maka ambil bagi akil. Kalau puan itu gila, jika jenis aib, maka pada tafsir. Kalau perempuan yang minta nikah itu gila, lagu mana hukum, maka padanya ada tafsir. Jika jenis mafafihi tafsilun, maka pada tafsir. Tafsir guna? Jika nyata hajat bagi perempuan yang gila tadi, kepada berkahwin. Kita nampak nak kahwin dah orang ada. Tak boleh dah. Rajak nak kahwin, kita tak mampu nak nafkah dia masalah. Ada. Kita tak mampu nak jaga dia, kita nak pergi kerja jauh masalah. Pasal apa nak jaga dia? Nak upah dia tak ada duit. Nikah. Ada. Budak tu gila. Tiba-tibanya kita nak nikah, nak tengok. Tak boleh nak nikah. Tunggu dulu. Tapi hak ni tak boleh nak tunggu dah. Berajak dah. Kita tak mampu nak menafkah dah, kita tak gerak dah. Kita tak check dah masalah, atau kita nak pergi musafir jauh dah masalah. Dah. Berajak kepada berkahwin, maka wajib bagi walinya itu berkahwinkan dia. Wajib nak kahwinnya. Berajak. Ada. Boleh. Gila pun tak apa. Tu suami dia duk jagalah. Wajib tu. Dan jika adalah bagi perempuan mana mafhumnya, makabilnya, kalau tidaknya itu nyata hajat, tak wajib lah. Dan jika adalah bagi perempuan itu beberapa awliya, lagu mana? Bagi puan tu adalah hak nak nikah tu ramai wali-wali. Abang, adik, masalah. Tu ramai, adik-beradik ramai masalah. Yang satu darjat itu bagi wali tu. Darjat sama, iaitu abang dengan adik. Sama darjat. Kalau pak dengan anak tu, ilahnya pak tu tinggi darjat dia. Ni darjat yang sama. Abang dengan adik tu samalah. Sepupu ramai masalah. Tak ada orang lain dah. Wali lain tak ada, hanya sepupu, tapi sepupu ramai. 4-5 orang sepupu. Maka sepupu dengan sepupu tu setara. Sepupu belaka. Nak cari sepupu hak mana? Dah. Kalau tu maknanya setara. Darjat yang sama, setara sama. Ramai. Maka menuntut akan seorang kepadanya tiba-tiba, maka ditutup. Bukan jawab tu atas badannya adalah. Tiba-tiba ditutup, dia minta. Tolak. Dia tutup akan salah seorang padanya hak ramai tu. Hak awliya hak ramai tu. Tutup apa? Mengkahwinkan dia. Maka wajib atas yang ditutup mengkahwinkan dia. Ada. Hak tak mana tutup? Kahwinkan dia akan puan tu. Orang tutup siapa tu dah?
Sepupu alik mana pun ikut lah. Dia tutup. Kerana ilah orang tu ilahnya dia setuju lah tu. Hak lainnya tak apa-apa rapat masalah. Bukan semua kita yang rapat. Supaya adik-beradik. Kadang adik-beradik kitanya tak apa masuk dengan abang masalah. Kita minta adik wajib. Adik ginilah aku minta mung jadi wali aku lah. Maka wajib bagi adik tu. Tapi syaratnya adik tu cukup syarat lah. Cukup syarat lepas dah. Maknanya adik pun ilahnya lagi. Habis ikut lah. Jadi tak marah kerana ditutup. Jadi bagi puan tu ilahnya ditutup siapa orang tu wajib dah. Orang lain tak ada bercampur dah. Dan apabila berhimpun beberapa awliya yang sederajat seperti beberapa saudara, ni misal tu. Berarti banyak saudara, adik-beradik ramai. Adik pun supaya. Atau beberapa mamak pak dara, ramai pak dara. Atau anak mamak jadi sepupu. Ada anak mamaknya sepupu dia. Sepupu itu ramai, sepupu ramai. Pas nak pilih mana? Maka sunat bahawa yang mengkahwinkan itu yang terlebih fiknya, maknanya terlebih alim fiqh. Dia cari hak mana sunatnya. Hak mana ngaji lama sikit. Mana hak pandai ilmu fiqh. Nak tengok tu, oh hak ni hak ngaji, hak ni kurang sikit. Cari hak mana pandai ilmu fiqh banyak. Sunat. Bukan wajib, sunat. Sunat cari hak mana lebih tahu bab fiqh. Maknanya tu yang lebih fiqh, mana yang lebih pandai ilmu fiqh. Dan jika bersamaan pada fiqhnya, siapa? Orang ngaji 4-5 tahun supaya. Pandai supaya, baca kitab supaya. Masalah. Sama-sama ustaz belaka. Tengok kitab pun lebih kurangnya. Semua boleh baca belaka. Kalau hani boleh bacanya kitab besar-besar, hani boleh baca kitab kecil-kecil. Tu dah. Dah ni serupa lebih kurang. Ataupun habis BA samanya, habis MA samanya. Ada sama masalah. Atau sama-sama doktor masalah. Serupa belaka. Serupa tu. Maka yang waraknya cari hak mana warak. Pilih pula. Pilih dua ni sifat fix sama dah. Sifatnya warak mana lebih. Tengok situ pula. Maka jika bersamaan pada waraknya pula. Warak pun sama juga. Jangan warak kucing dah. Warak sama. Tengok warak pun sama. Berjuru belakang dari mana. Maka yang tua cari mana tua? Tua apa? Pada Islam. Mana yang lama. Tua mana lama. Lama Islamnya. Islam lama. Islam lama lazimnya bosnya umur banyak. Ataupun masuk Islam dulu. Ini dah masuk Islam lama dah. 10 tahun. Ini baru masuk Islamnya 8 tahun. Cari 10 tahun. Kalau Islam Hasan mana umur banyak. Dia umur banyak maklumlah Islam lama. Tengok tua padanya Islam. Jika bersamaan mereka itu pula sama pada segala sifatnya. Apa sifatnya yang tersebut tu? Sifatnya sifat mereka atau sifatnya sifat wali tu. Supa belaka fik sama, warak sama, tua pun sama tua. Ada. Ada tua sama tua masalah. Cukup belaka sama-sama. Maka dia buangkan uni, buang uni. Buang ini maknanya buat uni lah. Buang uni. Letak uni. Ada buat uni? Tu. Buat uni panggil. Musahamah. Buat uni kan. Antara mereka itu buat uni, buat getah ke? Tak nama sikit. Kalau nama ni jadi wali. Dia uni. Ada. Dia buat uni. Maka yang kena uni nya itulah yang mengkahwinkan. Hak mana tu menia uni, itulah hak mengkahwinkan. Kahwinkan puan tu. Habis kat tu. Lepas tu nombor bawah dia tanya, maka yang tua pada Islam. Ibarat minhaj tiada kaid. Tua pada Islam. Tiada minhaj, tak ada kaid dah. Tua ke, tak tua ke, lama tak lama ke. Maka iaitu tua pada umur. Dia tua pada Islam, dia tua pada umur dah. Kerana orang yang tua itu terlebihnya pengetahuannya pada segala kupunya itu. Kalau orang yang tua kan, tuanya tahu banyak. Oh, ni kupu tak kupu. Kali ada budak lagi. Fiqh pana tu pana warak pun sama dah. Tapi dia tu ilahnya budak. Budak tu dia kurang sikit. Sebab tu dia syarat gitu. Tapi dalam minhaj dah. Tak ada kaedah. Habis kalau tu, habis kat tu. Yang tiada clue buat mula tu, mubtada. Mengkahwinkan ini akan perempuan. Yang tiada clue izinnya, yang tiada keluar izinnya, yang tiada keluar izinnya. Bukan izin, undinya. Yang tiada keluar undinya. Sebab tu makanya yang kena undinya itulah yang mengkahwinkan. Yang tiada keluar undinya, maka sah nikahnya jika ada izinnya.
Yang tu mubtada. Jaga tu. Suku dah habis. Kata kita ni payah. Panggil tahrir kita ni. Pening tak? Dia kena buat mubtada situ, tulis mubtada. Bermula yang tiada dia bernama tu boleh yang tidak keluar uninya, uni baginya yang tu. Tak keluar mana tak naik uni dia. Yang kalah uni tu. Yang keluar uni maknanya tak keluar uni maknanya yang kalah uni. Bermula mereka yang kalah uni itu sah tak nikah? Hak nu naik uni, wajib tak? Tu lagu mana? Uni naik pada ilah ada Umar. Boleh ke Umar? Tiba-tiba hak lain lagi hak tak naik uni tu boleh tak nikah? Sebab tu katanya yang tiada keluar uninya maka sah nikahnya, sah juga. Sah jadi wali ke? Sah nikahnya mana sah jadi walinya pada nikah tu. Nyonya yang tiada keluar tu sah. Tapi syarat jika itu ada izinnya, izin bagi perempuan tu. Izin apa? Izin pada sekalian mereka itu. Dia izin belaka. Berarti mana pihak sini undi itu ada tidak syarat. Undi itu ada tidak syarat, hanya sunatnya. Sunat buat undi. Dia undi mana sunatnya? Lepas tu hak mana benda, hak tu yang jadi yang kahwin, mana yang boleh kahwin. Tapi kalau orang lain hak tidaknya tu naik undi tu boleh kahwin tak? Boleh. Hak ni dia mau tak nama dia, tak je tak apa nak pun jadi wali. Dah tak belaka, sepupu dia atau adik-adik tak belaka. Tapi hak adik nu tak apa nak jadi wali. Tiba-tiba naik nama dia. Wajib tak dia nak nikah? Tak wajib. Mana ketika tu, mana kalau dia anggan tak boleh lah. No dia. Tapi kalau orang lain nak juga, dia tak. Orang lain nak juga ataupun orang lain jadi kahwinkan. Boleh tak? Boleh. Kerana apa? Kerana ada izin semua dah. Semua ni izin belaka, je izin belaka dah. Kalau dia izin seorang tu dah. Lepas dah. Kalau dia tutup seorang tu lah wajib saat ni. Tapi hal ni je izin belaka. Semua 5 orang tu je izin belaka. Ikutlah siapa. Cumanya apalah supaya tu siapa kita nak tu sunat buat undi. Tiba-tiba sunat buat undi dapatnya kalau Umar masalah. Umar yang nak undi dia. Hak lain kalah. Pak lain hak kalah tu boleh nikah tak? Boleh, tak apa. Bukan syarat. Lepas tu aku mana? Tapi syaratnya nak ada izin dah. Ada. Boleh. Tu maknanya yang tiada keluar izin tu keluar itu undinya, maka sah nikahnya. Tapi syarat jika adanya izinnya perempuan itu pada sekalian mereka itu je izin belaka semua tu. Cuma nak buatnya ilahnya baik hati belaka, tak sianya hak ni berasuh hati, hak ni undi panggil habis. Dan jika diizinkan jina oleh perempuan pada seorang mereka itu, mana seorang daripada mereka itu hak ramai seorang juga, seorang hak izin, hak lain tak. Aku tak silah lah, aku tak apa ni, aku nak mung. Ada masalah adik-adik. Aku nak mung, hak lain aku tak silah. Hak izin seorang. Maka tidak harus, ini haram, lain pula tidak sah bagi yang lain mengkahwinkan dia perempuan itu. Lagi tidak sah ada dah. Tidak harus, lagi tidak sah, tak sah. Dah tak sah lah. Kalau orang tak izin kita jangan panah. Nak pergi panah-panah tak boleh. Adikku ni, adik mung tak kira lah. Dah. Habis. Dan jika mengizinkan, kalau gini cepat sikit habis ni. Tak, kerana sini ibarat tak sepong ngongek-ngongek dulu. Wali tu gini, saksi tu gini, saksi gitu dah. Wali tu gini, sakit kepala. Ni sini. Dan jika mengizinkan oleh perempuan jenis pada kahwin akan segala mereka itunya wali-wali tu yang sederajat yang serupa belaka, seperti adik beradik belaka, ataunya sepupu belaka, maka tu jawab kalau izin akan semualah, izin semua, bukan izin seorang tak, tapi yang sederajat tu maka mengkahwinkan dia, jadi maka boleh mengkahwinkan dia akan sezaid masalah, akan sezaid itu masalah. Dah suami dia dah. Zaid itu suami dia. Mana kahwin akan perempuan itu akan Zaid. Akan si Zaid. Akan orang bernama Zaid misalnya. Suami dia. Dan yang seorang lagi, gitu. Mana yang seorang lagi akan Umar. Ni yang setuju benar Umar. Tak apalah aku minta mung jadi wali kahwin aku. Hak ni setuju suka padanya Umar. Hak ni suka pada Zaid. Pas lagu mana? Dia izin jadi wali. Tiba-tiba hak ni sukanya nak jadi suami bagi adik dia adalahnya Umar. Hak ni suka Zaid. Maka padanya tafsil. Maka jika jadi maka afafihi tafsilun, maka ada tafsir. Tafsir lah. Ni ada balah ni. Hanu suka hanu suka ni. Tema izin belaka dah. Dah. Hani katanya boleh dah aku nak tu nikah mu dah ni. Mu siapa nikah dah aku tak agak dah nak cara mu ni. Aku nak ada bini aku ada gapo pula ni. Pas nak mu nak seorang aku tak harap juga. Boleh dah aku nak nikah mu dah. Ya tak apa dah kau habis dah. Hanu pun minta izin tak? Tak apalah, tak saya ni tu semua saya izin belaka ikut abang lah. Hak ni suka ke Zaid, hak ni suka ke Umar nak jadi suami adik dia tu.
Maka padanya tetap tafsir. Tafsir mana? Maka jika dia ketahui yang dahulunya dia ketahui mana tahu. Dulu nikah tu. Tahu mana nikah dulu. Tiba-tiba hak ni abang pergi nikah. Perempuan tak tahu dah suami dia tak syarat nak kenal suami tu. Kerana sebabnya izin dah. Hak abang tu pergi nikah ke Umar. Hak adik ni pergi nikah dengan Zaid. Nikah berat dah. Aku nikah akan adik aku masalah. Dah. Akan nikah isi kahwinnya sekian-sekian. Hak tu nikah adik juga tapi hak ni nikahkan Zaid, hak ni nikahkan Umar. Maka pada tafsir mana? Jika diketahui mana tahu yang dahulunya dulu pada nikah tu. Tahu mana nikah dulu. Ada tahu masa. Tanya hak ni, Pak buat mari nak tidur. Ke mana suami dua ni? Hak ni nikah dah, hak ni nikah. Suami dua. Maka oleh suami tu mari dua masalah, dua ke tiga ke empat ke mari sebab nak akad nikah belaka dah. Ketiga itu adalah nak tengok mana yang boleh yang akad nikah dulu tanya. Hak ni hak Umar tu akad nikah berapa hari boleh? Pukul apa tu apa tahu dah. Hak ni lepas asar akad nikah hari Mak. Masalah. Hari Mak berapa hari boleh masalah. Hak ni nikahnya ilahnya sebelum Jumaat. Ada maka sah sebelum Jumaat tu. Mana? Maka hak kemudian tidak sah. Kerana apabila sah satu maka yang kemudian tidak sah. Maka jika didahulukan maka iaitu dulu sahihnya. Tu hak sahnya. Sahihnya bagi hak dulu tu. Dan jika bersamaan antara keduanya dua berkahwinan tu sama belaka. Lepas asar belaka masalah. Ni nikah apa asar, ni nikah apa asar, masjid lain-lain masalah. Tempat lain-lain. Bersama. Atau kesemaran tak tahu. Kesemaran mana tak tahu, mana dulu mana kemudian. Berasa supa belaka tak ingat dah. Ada kesemaran. Awalnya kesemaran tu mana bersamaan atau kesemaran tiada diketahuikan tafsir mana tiada tu kesemaran. Apa makna kesemaran? Tiada diketahuikan yang dahulunya, yang dulu padanya dua tadi tu. Tak tahu mana dulu, mana kemudian. Maka kedua-duanya itu batil belaka. Tak sah belaka. Kalau yang bersamaan ataupun ilahnya tak tahu mana dulu kemudian maka adalah tidak sah belaka, batal belaka. Nikah semula. Nikah semula. Habis. Dan jika dia ketahui ini oleh perempuan akan yahdu atau dia ketahui oleh seseorang, oleh perempuan ke masalah atau orang lain masalah akan dahulunya bagi tu dua perkahwinan tu. Dia ketahui akan dahulunya yang tertentu. Mana tertentu dengan Zaid masalah. Atau dengan Umar masalah tu tertentu khas. Dulu tu khas dengan Umar. Mana mulanya dia tahu katanya lah Zaid tu dulu tu maknanya. Dia ketahui akan terdahulunya dengan yang tertentu dah khas tahu dah. Kata Zaid tu ialah yang akad nikah dulu. Umar kemudian masalah. Tentu mana sorry anda dua tu. Dia tahulah hak mana hak ni dulu hak ni kemudian. Tiba-tiba kemudian jenis sepah itu. Cik tanya, mung akad nikah bila? Oh, akad nikahnya lepas asar. Hak ni pun ada tu akad nikah bila? Akad nikahnya lepas tu sebelum zuhur atau pas zuhur masalah. Tiba-tiba ternyata lah hak sebelum hak selepas zuhur tu sah. Hak selepas asar tu dia sah. Maka dia mengatakan, oh kalau tu mana hak dulu sah Zaid. Ya tak di Zaid tu. Zaid nikah dulu masalah. Umar nikah kemudian, berarti sah tu. Tiba-tiba selepas itu kemudian maka lupa perempuan tu lupa perempuan tu atau seorang tu lupa dah, lupanya dia lupa mereka itu lupa belaka. Lupa belaka. Kalau lupa seorang perempuan tu orang lain boleh tahu. Ada ni makna lupanya lupa mereka itu lupa belaka. Mula-mula tahu dah tak ada catat dah. Bila tak catat pas pada minggu 2 minggu lupa pula berapa hari boleh aku tak ingat dah. Memang hari Jumaat, memang hari Zuhur, memang hari asar, tapi hari Jumaat mana berapa hari boleh. Jadi mana balik habis, terbalik lupa habis. Lupa. Lupa habis. Apabila lupa maka kesemaran mula-mula dah nyata dah. Tiba-tibanya lupa, apabila lupa maka kesemaran atas pada lupa tu. Kesemaran ia perempuan itu atau ia mereka itu kesemaran hak mana dulu mana kemudian apa hukum wajib, jadi maka wajib dia dihentikan, ditunggukan pekerjaan itu. Tunggu ada tunggu. Ataupun rejak puwe tak apa ni, rejak puwe kalau guna rejak puwe nak segini. Dulunya mana dulu izin. Gitu dulu izin. Dulu izin.
Kalau dari situ tu. Yang dahulunya bukan dulu nikah. Hak dah ambil turunnya nikah hak dulu, bukan yang izin dulu. Sebabnya maka jika diketahui yang dulunya dulu berizin dia. Sebab sini kan dia izinkan. Tengok guna ibarat dia. Sebab tu, dan jika mengizinkan sekalian mereka itu sederajat, makanya mengkahwinkan Zaid dan yang Umar. Maka jika diketahuikan yang dulunya dulu nikah, betul dah, dulu nikah situ. Sah hak dulu tu, nikah dulu sah. Kena izin belaka dah, izin memang izin sekali. Izin sekali dah, izin mana sekali dah. Tiba-tibanya tahu dulu sah. Kalau kesemari maka tu kesemari ataunya bersamaan tidak sah belaka. Dan jika diketahuinya yang dahulu tu, ini oleh seorang perempuan, akan seorang daripada keluarnya tahu mana dulu kemudian, tetapi tidak tertentu. Kita baca lakah tadi dah. Lakah situ. Dan jika diketahuinya perempuan jenis akan yang mana dulu, ketahui ke apa dia? Bagi yang keluar tu atas balik. Baca lakah ni. Jika diketahuinya akan seorang daripada keluarnya, daripada suami sana, Zaid dengan Umar tu, dia tahu salah seorang tertentu dah. Hak ni hak dulu, nikah dulu. Hak ni akan nikah kemudian. Tetapi tidak tertentu. Dia tahu tapi tidak tentu. Mana tahu hak salah seorang tu hak ni hari Sabtu, hak ni hari Ahad. Mana Sabtu Ahad tu memang dulu satu, kemudian satu. Cuma tak tentu yang mana dulu, yang mana kemudian. Tidak tentu katanya Zaid dulu ke Umar dulu. Cuma tahu di antara dua orang ni ada salah seorang yang dulu. Dah, yang dulu. Mana kesemari kesemari hak mana dulu. Cuma dia tahu ada seorang hak dulu. Kerana hari lain-lain dia hari lain-lain mestilah dulu. Boleh Sabtu ni dulu, boleh Ahad ni dulu. Faham tak? Jadi kesemari tak tahu mana dulu. Dia hak ni hari Sabtu, hak ni hari Ahad. Jadi Sabtu Ahad tu tahu dah ada dulu dah kemudian. Tapi boleh jadi Sabtu dulu. Kerana Sabtu baru Ahad, dan boleh jadi Ahad dulu kerana Ahad tu minggu dulu. Hak ni Sabtu minggu kemudian boleh jadi. Sebab tu maknanya tetapi tiada tertentu, tak tentu, tak khas mana satu dah. Cuma tahu di antara dua ni ada mana dulu kemudian. Maka itu pun itu apa dia itu masalah tadi, batal keduanya, dua akad ada duanya dua nikahan tu sama. Dan jika diketahui ini oleh seorang perempuan, ada betulnya seorang perempuan. Dan jika diketahui seorang perempuan akan dahulunya dahulu nikah. Tapi yang tertentu maka biasa ni tentu. Maknanya katanya Zaid dulu masalahnya. Memang Zaid dulu. Dia tahu dah. Kemudian selepas itu maka lupa ia perempuan tu. Lepas tu perempuan tu lupa hak mana dulu. Maka kesemaran apabila lupa maka semari ia perempuan tu. Hak mana dulu mana kemudian tak tahu dah, lupa dah. Lepas tu kalau lupa perempuan orang lainnya. Sebab tu di sini kalau kita rujuk perempuan tu adalahnya pada masalah nikah adalah boleh orang lain lagi. Sebab tu maknanya ia makna mereka itu sebenarnya. Baru lupa belaka. Mula bakat tahu belaka hak ni dulu, hak ni kemudian. Dah tiba-tiba habis lupa belaka, tak tahu dah. Sebab apa aku ayat dulu tak tak tulis, tak tanda. Lah ni tak tahu habislah. Lama dah. Nak ingat gua nah. Jadi bawa pada kesemari. Apabila kesemari wajib dihentikan pekerjaan itu hingga nyata mana dulu. Hak Zaid ke Umar nak tunggu. Nyata. Tu. Kalau kita nak riak seorang perempuan nak izin. Kalau kita nak khas pada seorang. Jadi ibaratlah kita ambil ibarat kita. Nak wiluah paham kita panggil. Wiluah paham kita nak main ibarat kita. Nak baca berapa tak apa boleh. Jadi kalau kita rujuk seorang boleh. Izin. Hak ni izin dulu, hak ni izin kemudian. Sah izin tu. Tapi kita ada bercara sini bukan ada bercara ke izin. Sangat izin sama dah. Cuma di sini berkahwin tu. Hak mana dulu, mana kemudian. Sebab tu kalau situ kita ada berkaitan masalahnya berkahwin akad nikah. Kalau lupa bukan lupanya perempuan tu. Kalau lupa perempuan tu lupa tapi yang hak jatuh tu ingat. Dah periksa dah masalah. Dah rakyat belaka dah masalah. Dah bicara dah masalah hak ni dulu nak kemudian. Kalau dia lupa tak masalah orang lain ingat. Sebab tu maknanya dan lupanya makna lupa mereka itu habis lupa tak tahu. Perempuan lupa ataupun perempuan lupa sebabnya orang lain tu mati habis. Boleh jadi ke? Atau orang lain tak tahu gimana jauh dah. Tak boleh nak hubung dah masalah. Jadi pusing jauh kalau nak rujuk seorang perempuan tu. Maka tu tunggu dulu pekerjaan itu bagaimana yang suami dia, mana bukan suami. Tunggu hingga nyata tunggu. Setahun ke 2 tahun ke ikut. Tak nyata di situ. Tak boleh tidur kerana bukan suami dia. Dan dia ada harus ia perempuan itu berkahwin dengan yang lain tak boleh. Lain dia keluarnya nak nikah lain tak boleh. Tak apa dah dua ni batal belaka. Dua ni batal belaka, nak nikah lain tak boleh. Tapi syarat jikalau beberapa jikalau mana walaupun beberapa lama masa tunggu tu sekalipun tak boleh. Cumanya
hingga dia tolak oleh keduanya. Nak tolak belaka. Nak minta tolak belaka. Kalau dua ni tak tolak atau tolak salah seorang tak jadi ke? Tolak salah seorang tak jadi. Nak dua-dua tu tolak. Kalau tolak salah seorang tak boleh. Nak kedua-duanya. Atau mati seorang dan dia tolak yang lainnya, boleh ke? Emosi seorang tu mati dah. Dan seorang lagi tu tolak, tak apa ke? Kalau tolak seorang, nak tunggu seorang mati. Bunuh ikut dah. Tak? Beracun ke? Dosa-dosa lah, tak masalah. Nak tunggu bukan dia dah, tunggu lama ni. Dah tu mana nak mati seorang, sama mati sendiri atau mati lain, tak kira lah. Dah mati seorang, lepas tu hak seorang lagi, cerah, boleh. Mau mati tu tolak kedua-dua, mau mati seorang, cerah seorang. Bahkan apabila putus asa, ia puas tu, putus harapan dah. Daripada menyata akan yang mana dulu tu. Tunggu dah, nak tunggu mana dulu. Umur dok panjang lagi ni. Tak akan nak tunggu 10 tahun lagi, umur 50, 60 dah ni. Tak ada harapan dah ni, tunggu lama dah, tak ada nyata-nyata kita ni tak tahu tanya tak tahu belaka dah masalah. Pening habis belaka dah masalah. Tak ada harapan ataupun mati belaka dah. Orang hak akad nikah tu dah mati belaka, nak tanya pia, nak tanya siapa? Berarti mana tak ada dah harapan tu, putus harapan dah nak nyata tu. Maka harus ia menuntut kepada hakim, pergi tuntut hakim. Barulah pergi minta hakim, tak ada jalan, tak ada harapan dah, barulah pergi minta hakim. Hakim apa? Minta apa dia? Mempasahkan dia akan nikah tu. Pergi pasah nikah, batal nikah. Pergi hakim, saya tak boleh tunggu lagi dah ni. Kalau tunggu lagi saya zina dah ni. Saya tak ada jalan dah ni. Saya tu nak nafkah ni. Pasal apa nafkah saya ni masalah. Tak boleh tunggu dah. Ketika itu minta hakim tu untuk mempasahkan nikah, batal nikah. Nak pasah diri tak boleh lah. Habis dan wajib atas hakim itu memperkenankan tutupnya. Kalau orang tu perempuan tu minta, alik hakim pula wajib nak terima. Tutupnya tutup puas tu. Sebab apa? Kerana darurah ni nak ngaji tok gadi. Ai minta amo tak tahu ke? Tak boleh nak tahu bab ni. Tok gadi adalah kena terima dah. Dan wajib atas keduanya sini. Dan wajib atas keduanya atas bagi dua suami yang tidak jelas tadi tu memberi nafkah belaka. Nak beri nafkah belaka dia. Dah. Kerana apa? Kerana terpenjara perempuan itu mana kerana tertegah, penjara si mana tertahan. Kerana terpenjara mana tersekat, terhalang oleh perempuan itu sebab keduanya. Nabilah sebab keduanya tak boleh nak nikah, sebab keduanya tak boleh apa semua tu. Dah. Maka nak nafkah belaka dua ni. Habis. Maka apabila nyata bagi salah seorang keduanya, iaitu seorang keduanya. Salah seorang mesti daripadanya keduanya. Nyata bagi salah seorang dari keduanya dua suami tadi tu. Nyata, selepas tu nyata balik. Nyata kata bosnya, orang ni suami. Maka harus bagi yang lainnya itu minta kembalikan kepadanya perempuan itu akan barang yang nafkahkan itu harus boleh. Dia nafkah lama dah 2-3 tahun. Belanja boleh jadi hak ni suami, boleh jadi hak ni suami, belanjanya. Tiba-tiba akhirnya lahnya ternyata bosnya ialah tu Zaid tu jadi suami Umar bukan. Maka Umar boleh minta balik harta yang dia bagi dulu. Kerana apa? Sebab dia bagi dulu bukan bagi kerana Allah, hanya bagi itu kerananya wajib atas dia. Ada mana kerana wajib tu ialah tu boleh jadi wajib atas dia bagi. Boleh. Maka supaya juga masalah tu ni masalah mangga kita duit topak perempuan tu. Topak ni sara ni. Ada harap dia nak nikah kita. Dia pun ilahnya insya-Allah nanti saya habis ngaji dulu ramai dah. Tiba-tiba ngaji habis nikah orang lain. Kita beri duit tadi atas dasarnya kerana dia tu akan nak nikah kita tu duit. Belanja dia ataupun sponsor dia tak. Dia ngaji habis doktor masalah, habis BA masalah. Tiba-tiba ternyata dia tak nikah dengan kita dah. Maka boleh minta balik duit kita nafkah dia boleh minta balik, harus minta balik. Tak berdosa dah. Dia minta dah belanja dah sponsor dah. Minta balik boleh, tak masalah. Kerana kita nyawi itu atas dasar dia kerana kita dah harap dia nikah kita. Tiba-tiba dia tak nak nikah kita. Kalau katanya, saya tak nak nikah dengan awak ni. Ada, nak beri duit tak apalah, habis lillah. Tak apalah, tu tak boleh minta dah. Tapi ni beri tu ilahnya atas dasar kerana duk harap bosnya dia nak nikah dia. Ada perjanjian ke, adanya tak kecil. Ni banyak ada sign. Saya seorang ustaz tu. Jadi sponsornya tanya Allah. Dia tu ngajar di Malaysia ni, orang Indonesia. Puan tu ilahnya nak janji nikah dia lah. Dia beri sponsor. Ngaji sampai habis doktor. Ni ustaz biasanya. Tak ada siji. Nikah orang lain. Buat nikah orang lain juga ilahnya. Ni sedih hati juga dah.
Dia sedih. Orang ni cari duit semata dah. Duit wow besar apa ni. Lebih senang pada hak habis doktor tu, habis hak tinggi ngaji tinggi lagi. Akhirnya duduk tak senang duk balas gini. Puan tu mari minta maaf. Tapi hak ni tak minta duit klik lah. Ada minta maaf lah, aku salah ngomong gini kerana aku dah sebab aku hidup tak senang gini. Tapi kalau kiranya jatin nak minta duit balik boleh. Tak nak minta balik. Kerana beri dulu atas dasar kerana harap nak nikah. Ingat tu. Banyak orang ni gitu dah. Dia jumpa orang lain lebih cantik, lebih handsome, lebih pandai kecil. Ya nikah nu. Kitanya beri duit habis banyak dah. Puluh-puluh ribu habis dengan dia. Ada, maka adalah boleh minta balik. Bukan magi biasa, magi mana harap nak nikah aja janji dah gini, nanti saya habis ngaji kau gini nikah. Maka ni boleh minta balik. Tu minta balik harus. Jika ia tu. Jika ia yang lain tu nafkahkan dengan izin hakim. Tapi syarat sini. Tapi syaratnya adalah dengan hakim lah. Masa lalu dia nafkah tu tak hakim dah. Tak hakim katanya, mung wajib dua-dua ni nak nikah atau nafkah dia ni. Kerana tak nyata lagi mana suami mana tidak. Maka ketika itu boleh nafkah tu boleh minta balik. Atau dia saksinya tak ada izin tapi saksinya boleh kan? Atau dia saksinya saksi nafkah. Mana orang lain ada saksi. Kalau seorang-seorang tak ada, bohong boleh jadi nak nipu. Ada abak nafkah bak ni ada saksi. Kalau tak ada saksi boleh jadi orang ingkar lah. Kalau orang mengaku tak apa gak. Tak ada saksi tapi dia mengaku memang hang ni nak nafkah saya dah sekian-sekian lama ni tu boleh lah. Emo saksi ataupun ilahnya ingin mengaku ikrar bagi pihak perempuan tu. Perang atau gidakwa tanya saya nafkah dia sekian-sekian dah, lepas tu puan tu kata memang betul, boleh minta balik. Dan dia nantikan apa boleh minta balik nawi dah okey. Dan dia niatkan kembali mana syarat? Dia beri takdi, dia beri dengan izin atau beri dengan ada saksi atau tak ada saksi tapi ada pengakuan, tapi masa dia itu ada niat kembali, mana niat nak tutup semula. Sebab kita tu niat nak tutup semula. Dah. Kita begitu kerana harap nak dia nikah kita. Maknanya kalau dia tak nikah kita ambil balik. Berarti ada niat nak ambil balik. Barulah boleh. Kalau tak ada niat nak balik, nak dia atau kembali, maka tak boleh. Nombor satu, iaitu wajib bagi keduanya setengah isi kahwinnya. Tak apa lagi dah. Dan wajib bagi keduanya suami. Dua suami tu. Keduanya dua suami yang tidak jelas tadi. Wajib bagi, mana wajib dapat bagi keduanya setengah isi kahwinnya. Tu, boleh setengah. Kerana tak berhenti. Apabila pasah, ni masalah pasah. Apabila dipasahkan olehnya qadi, olehnya hakim, makanya setengah-setengah, maka dua-dua orang tu boleh separuh-paruh akan. Kerana akad nikah, apabila cerai, apabila putus nikah, habis separuh. Kalau subuh, habis semua. Kalau tu balik suami, Zaid dan Umar tu boleh separuh-separuh aja. Pasah dah, apabila mempasahkan oleh qadi, makanya lahnya seorang-seorang boleh separuh aja. Kalau 10,000, makanya boleh 5,000 seorang dah. Zaid beri 10,000, Umar beri 10,000 kok masa tu. Ambil 5,000 balik seorang. Seorang-seorang tu. Dah. Boleh. Separuh saja. Dalil. Dan wajib bagi mana dapat nawi lah puan tu nawi balik. Bagi keduanya setengah isi kahwinnya, artinya jika dipasah oleh qadi akan nikah perempuan itu kalau pasah. Dan pada halnya pasah tu telah diberi kepadanya. Pada halnya nyonya itu nyonya suami tu telah diberi, mana telah memberi kepadanya pada isteri setengah isi kahwinnya dan ditutup balik oleh suami itu daripada isi kahwinnya, wajib bagi perempuan beri balik kepada keduanya. Kait lagi dia. Katanya maknanya dan padahal mana sedekahnya telah diberikan oleh perempuan itu kepadanya setengah isi kahwinnya. Diberi kepada suami saat ini, diberi oleh perempuan itu kepada suami itu setengah isi kahwinnya dah. Habis separuh dah. Dan ditutup balik oleh suami itu daripada isi kahwinnya. Isi kahwinnya wajib ini, maka wajib perempuan itu beri balik kepadanya keduanya. Beri balik diberi isi kahwin. Telah diberi dah. Diberi mana oleh suami itu. Diberi daripada perempuan. Gitu mana gitu. Beri kepadanya perempuan. Payah ni. Silap sikit lagi kau lain dah. Pokoknya tu bawa motor, bawa kereta dah. Silap sikitnya, dah kau pagar. Ini samanya damai. Jadi maknanya syarat mengatakan wajib beri separuh tu jika telah diberikan kepada perempuan itu oleh suami itu. Beri kepada setengah isi kahwinnya. Kerana apa? Kerana ia tak wajib kita beri semua lagi. Apabila sudah kahwin, kita tak beri semua lagi. Kita beri separuh dulu. Apabila beri separuh, maka kita tutup balik separuh tu. Dia beri semua lah. Beri balik separuh tu kepada keduanya, beri separuh balik-balik.
Kita beri separuh lagi tu tunggu dulu. Tunggu nyata kata dia tu ialah isteri kita, boleh kita beri separuh lagi. Tunggu. Kita beri separuh dah. Maka apabila suami tu minta, nak beri balik semua dah. Balik separuh tu. Nak beri semua orang, nak beri separuh. Kalau masalah pasah tak. Masalah pasah ini maknanya bukan tolak. Dah situ. Kalau tolak adalah tolak habis separuh. Kalau belum setubuh. Kalau subuh, bahasanya beri semua. Isi kahwin. Kepada puan tu. Tapi kalau masalah pasah adalahnya beri semua. Pasal isi kahwin semua Nabi pada semua suami. Habis. Kalau masalah habis separuh ni syarat. Habis separuh tu ada suami tu habis separuh. Masa tu suami habis separuh. Tiba-tiba dia tutup balik separuh tu, habis balik separuh tu. Mafhumnya kalau dia bagikan semua isi kahwin, semua pergi belakang dah, suah belakang. Apa akad nikah pergi belakang sebab banyak ke kita ni. Kebanyak ke kita ni akad nikah pak pergi semua lalu dah. Pergi semua dah buat duit ke semua dah. Apabila pergi semua, wajib pergi semua lah. Habis semua kerana pasal bukan masalah tolak. Habis itu. Tengok dompet tu. Mana padahal telah diberi kepadanya setengah isi kahwinnya. Isi kahwin perempuan tu. Mana habis separuh. Mana habis baliklah separuh. Kalau habis semua, habis balik semua kerana masalah pasah. Habis. Bukan mainnya. Jawab kita jawab payah tu. Kepadanya tu payah nak rujuk. Kalau arak tak apanya ada ilaihi ilaiha. Senang tak sakit kepala. Kalau arak ilaihi ilaiha senang dah. Kalau jawi nak kira orang mana. Bukan nyopanya, kalau nyopanya puas, kalau nyopendek ada masalah lelaki tu senang sikit. Nak buat gitu senang kata. Mana nak buat istilah suku. Kalau tulisan nyopanya puas. Kalau nyopendek laki. Tu senang. Kalau Arab kita tengok ha. Kalau ha tu pendek laki. Kalau ha tu panjang puas. Nak buat gitu gak tulisan tu. Senang sikit ni tak. Sakit kepala nak baca kitab Jawi. Ni main. Buat mudah kitab Jawi. Oh, sakit kepala dah. Nyo ada tuai dia bukan nyo kote dak. Mana nak balik setengah tu. Hak kata bagi setengah tu hanokai sebab tu tafsir bawah. Hak bagi setengah tu hak masa dulu boleh tu maknanya tu tu suami tu bagi separuh-separuh. Maknanya kalau dia buat bagi semua tak apa lepas pasal. Kena bagi semua balik. Semua balik situ. Dan tiada harus bagi seorang memberitakan dua taraf, ijab dan kabul. Tidak harus mana tidak sah. Tidak sah. Tidak harus bagi seorang wali ke. Mana saya? Mana tidak harus bagi seseorang, dia seorang. Tidak harus gabrih fa'il, memerintah, tasarruf, dua taraf, dua pihak. Dua pihak badal, ijab kabul. Dia seorang, ijab pun dia, kabul pun dia. Aku nikah akan anakku Zainab. Aku terima akan nikahnya untuk cucu aku yang lain macam untuk Zaid masalah. Dia yang ijab dan dia yang kabul tak boleh. Salah seorang dia tubuh seorang nak jenjak dua perahu tak boleh. Dah tak boleh. Nak dua kerja tak boleh. Supaya masalahnya zakat. Dia yang bagi zakat dan dia yang terima. Dia keluar zakat dan dia yang terima tak boleh. Tak sah, tak harus. Tak harus, tak sah. Dua pihak yang kerja belakang. Melainkan melainkan neneknya ni perempuan tuju. Tu nenek boleh. Tafriq tak ada melainkan, tafriq melainkan. Maka dia kahwinkan mana boleh. Dia kahwin mana boleh dia kahwinkan. Jadi oleh nenek tu dua cucunya. Cucu belakang. Hani pun cucu dia, hani pun cucu dia. Cucu lelaki, cucu perempuan, kecil-kecil belakang. Dia nikah tu. Nenek boleh. Dengan syarat tiada bapak keduanya, bapak dua cucu. Tak ada bapak belakang. Kalau bapak ada, bapak nikah dah. Lepas tu cucu kecil-kecil ni. Cucu kecil-kecil. Apabila cucu kecil-kecil, pak tak ada. Nenek yang akan nikah, dua cucu. Ada belaga dua cucu dia. Dia yang ijab dan dia yang kabul boleh. Atau ada ia bapak tu gila dah. Pak dah gila dah. Bapak gila mana nenek lah. Atau lainnya, lain padanya gila tu. Hal lain lagi, dok jauh ke. Ada pasik ke? Anggan ke? Seperti berkata nenek itu. Ni misal. Misal nenek tu ijab kabul kan dua pihak. Seperti berkata nenek itu, ku kahwinkan cucuku si Fatimah dengan cucuku Zaid. Ada, aku nikahkan cucu aku si Fatimah akan cucu sebelah lagi. Bukan adik-beradik dua ni. Adik-beradik memang tak sah lah. Cucu sama cucu tapi bapak lain-lain.
Aku nikahkan cucuku namanya si Fatimah dengan cucuku namanya Zaid, dan aku timurlah nikah cucu tadi baginya bagi Zaid. Dia pun ialah hajat dan dia pun nikah untuk Zaid. Boleh. Nanti anak dia cucu lagi. Habis, dan tiada harus, maknanya tidak sah. Tidak harus lagu atau haram, tidak sah bagi anak mamaknya itu, anak mamak dan sepupu. Anak mamaknya perempuan iaitu sepupu dia itu jadi wali bagi perempuan. Tak boleh. Anak mamak mana sepupu itu jadi wali bagi siapa? Bagi seorang perempuan. Tapi kata tak sah tu bila? Jika ia anak mamak. Jika ia anak mamak hendak berkahwin dengan dia perempuan. Kahwin tu bagi mana untuk diri anak mamak. Tu jadi wali. Maknanya sepupu, dia nak nikah sepupu dia. Dan tiba-tiba dia nak jadi wali, mana boleh? Dia yang jadi suami dan dia yang jadi wali, tak boleh. Aku kahwin sebab dia jadi wali ke? Dia masa tu dia sepupu, dia jadi wali. Dia berhak jadi wali. Tiba-tiba dia yang nak nikah untuk diri dia. Aku nikah akan sepupu aku untuk aku dan aku timur untuk aku, tak boleh. Tu tak boleh. Mana dia anak mamak iaitu sepupu jadi wali bagi siapa? Baginya isteri dia. Bagi seorang perempuan yang nak jadi isteri dia. Lepas tu dia yang nak nikah untuk perempuan tu tak boleh. Tetapi hendaklah yang mengkahwinkan dia kan perempuan itu mereka yang sederajatnya mereka tu. Sederajat mana satu tarahnya, sepangkatnya nyonya mereka tu dengan anak sepupu tu, anak mamak tu, anak sepupu tu. Saudara, cari sepupu seorang lagi. Kitanya nak nikah dengan dia, cari sepupu seorang lagi mari. Yang sederajat tu, yang jadi wali. Bukan kita. Jika ada, kalau ada. Jadi kalau ada ia hak sederajat tu. Dan jika tiada, kalau tak ada. Nak cari tak ada. Hak ada bawah. Kita sepupu, hak lain lagi bukan sepupu dah 2 pupu, 3 pupu masalahnya. Tak ada setarah kita. Atau ada. Mau tak ada. Atau ada tetapi abad. Hak adanya abad, maknanya 2 pupu masalahnya. Kita sepupu dengan dia, hak bawah lagi 2 pupu. Maka kita tinggi, hak lain lagi abad. Maka hakim mengkahwinkan dia. Masa tu hakim dah kahwinkan dia puan tu. Hakim. Ada bukan pindah pada abad. Kerana wali akrab tu ada. Wali akrab ada, tapi dia tak boleh jadi wali kerana dia jadi suami. Ketika itu adalah tak boleh tidak dipindahkan wali atau wilayah ini kepadanya abad, hanya kepada hakim. Jadi apabila wali akrab ada, tidak dipindahkan pada abad situ. Wali yang mana selama mana wali atau akrab ada, cukup syarat dia, cuma ada halangan tersebab lain, maka adalah ketika itu dia tidak pindah kepadanya ialah abad, hanya kepada hakim yang menjadikan wali. Ini payah kalau nak ada. Payah apa dia? Payah nak ingat dok bahas mana dah cari. Sebab tu orang tanya masalah kita cari, bukan cari seminit 2 minit jumpa. Dah kita ni kalau kita baru baca tak apa boleh jumpa. Tapi kita baca 2-3 bulan dah, 4-5 bulan nak cari balik kita pula. Dok cara mana tengok satu. Sebab tu nak jawab satu-satu soalan bukan senang. Tak orang tanya masalah senangnya, tapi orang nak jawab tu. Kadang-kadang nak balik kita dulu. Balik apa bukan balik pak jumpa selalu. Sehari 2 hari. Seminggu 2 minggu kadang baru jumpa. Ada? Nak berjelas tu masalah. Kita ingat-ingat dah tapi takutnya tersalah. Kita ingat kita buka kitab balik. Kita jawab dulu tak apalah, nanti nak balik kitab semula. Pas balik kitab bukan senang. Tu. Sebab tu maknanya kalau orang jatuh jawab tu ada salah, ada silap, ada tergapo-gapo gini, jangan duk marah sangat. Orang nak jawab soalan tu ada susah, memang susah. Pengalaman sebab ada saya. Orang ambil soalan, nak rujuk kitab ni. Hak ingat tak apa senang buka balik. Ada. Cepat. Hak tak ingat tempat mana. Ingat masalah tapi tempat tak tahu duk mana sebut. Pening juga cari. Buka hak ni. Susah. Kecuali Tok Qadi tak apa je duk bahas masalah ni apa orang ni. Bab semaya bayar je tak bercara mana dah. Bercara bab nikah, bab cerai bab ni. Ya senang sebab duk bercara semua duk kerja dia. Hari-hari. Kita duk ngajar duk tu. Tak ada nak ngajar alat lagi tu hari. Tok Qadi tak ngajar dah alat-alat duk bab ni. Senang dah. Kita tanya Tok Qadi masalah tak. Kita ni bukannya kerjanya untuk ni saja. Banyak lagi urusan. Sebab tu ada lama sikit. Dah. Terus orang soalan tu nak cepat. Itu masalah. Habis. Puan ni lah dah. Nak cari tengok. Cari mana dia sebut tu. Kalau dia sebut siap-siap dah tak apanya. Kalau farasah dia. Ada kalau farasah dia tulis siap dah. Ni bak ni, ni wali ni. Senang sikit nak cari. Bah mana buat itu belakang. Dia tak buat gitu. Habis. Masuk balik. Dan demikian lagi qadi
jika berkehendak ia akan perempuan ada yang tiada baginya walinya, maka mengkahwinkan dia itu khalifahnya atau sultannya. Wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabb